Assalamualaikum, apa khabar semua? 17 hari bulan Mac 2024. Okey teman-teman, saya nak beritahu kepada teman-teman sekali lagi yang mana yang dah lama ikut saya ni memang tahulah. Satu hari kita ada 24 jam dan saya mencari berita separuh daripada hari saya untuk sajikan kepada teman-teman, dan bukan saya dapat berita ini daripada kedai kopi, duduk di kedai kopi dan berbincang, tidak. Saya mencari berita di luar negara yang terbaik untuk sajikan kepada teman-teman. Salah satu dia berita Macron 2-3 minggu ni, bagaimana Macron membakar api untuk menghantar askar ke Ukraine. Tapi sampaikan dia dapat ally dia sendiri daripada Baltic untuk menyerang, menghantar askar ke Ukraine. Dan akhirnya 2 hari lepas apabila Macron buat speech, dia mengalah kerana ada tangan gaib yang seperti semalam yang saya katakan, yang tak benarkan dilakukan itu. Kerana apa? Putin pun memberi amaran lah. Senjata nuklear aku ni bukan untuk tak digunakan. Ini maknanya adalah amaran keras daripada Putin. Dan kita cerita sedikit tentang seorang Chuck Schumer, adalah keturunan Yahudi yang duduk di Kongres US. Dia berkata, yang Israel harus adakan pilihan raya sebelum Oktober dan Yahoo harus diketepikan. Kerana Yahoo terlalu kepala batu dan untuk saya Yahoo akan mempertahankan kedudukannya hingga sampai ke pilihan raya US dan menunggu teman lamanya Trump untuk menjadi presiden. Inilah Yahoo akan lakukan. Dan sebelum pilihan raya US hujung tahun ini, jika Biden tak dapat berhentikan Gaza, maknanya Biden akan kalah dengan Trump. Dan perjanjian yang parti Biden buat, iaitu blind check untuk Israel dalam perang Gaza ini, yang menjerut parti Biden sendiri. Teman-teman bayangkan, kita cerita sedikit tentang France. Bayangkan masa Afrika berada dalam masalah tempoh hari. Tak lama lah, dalam sebulan lebih. Dengan France sebagai penjajah hilang dengan skrip mata. Rusia menghantar satu jet nuke bom ke Afrika. Satu jet je. Alih-alih senyap sunyi masalah Afrika. Dan France keluar dari Afrika. Dan kali ini orang kata ringan-ringan. Houthi ada hypersonic missile yang kita baru tahu. Tapi US intelligence dah tahu. Mungkin sebab itu ada perbincangan dan tekanan yang lebih banyak dan makin panas di Red Sea kalau perang Gaza ini berlarutan. Hypersonic saja teman-teman baru diberikan kepada Houthi. Ini adalah masalah besar teman-teman. Hypersonic ni. Hypersonic ini masih belum boleh dipatahkan lagi. Belum ada senjata pertahanan udara yang boleh mematahkan serangan hypersonic. Walau Ukraine, walau US, walau negara mana sekalipun, belum pernah ada lagi negara yang boleh mematahkan serangan hypersonic. Jadi ini adalah masalah untuk kapal-kapal perang, kapal-kapal laut daripada yang nak ke Israel, nak ke US ke apa ke, Houthi akan dapat menyerang mereka. Tak payah nak membazir berapa banyak peluru berpandu untuk dihantar dan lepas tu hantar hypersonic, tak payah. Dengan hypersonic saja boleh menghancurkan apa yang nak mereka hancurkan. Ini adalah bahaya hypersonic ni. Walau Patriot missile pun belum boleh dapat menembak hypersonic. Patriot missile.
Dan update Gaza, penunjuk perasaan di Israel semakin banyak. Dan mereka memberi amaran yang mereka akan buat Israel ini terbakar. Semakin ganas tunjuk perasaan di Israel. Dan satu je, mereka meminta untuk cuba untuk mendapatkan tebusan balik. Dan mereka kata kemenangan ini adalah bukan kemenangan untuk menghancurkan, melenyapkan Hamas, tapi untuk mendapatkan tebusan balik. Kerana mereka tak nak sejarah 1980 terjadi balik. Kerana apabila Israel menyerang Palestin, yang menjadi mangsa adalah tawanan-tawanan Israel yang mati kesemuanya. Sebab tu mereka tak nak ini terjadi. Dan apa yang Hamas minta, Menteri Pertahanan Israel tak dapat beri. Kerana ada pertemuan di Egypt. Delegasi Israel dihantar untuk pertemuan di Egypt dengan Hamas semua sekali untuk berbincang. Tapi Menteri Pertahanan Israel berkata baik memanggil balik delegasi dari ke Egypt, kerana apa yang Hamas minta mereka tak dapat berikan. Hamas meminta melepaskan rakyat Palestin yang dihukum penjara seumur hidup dahulu untuk dilepaskan. Dan barulah mereka akan berbincang untuk melepaskan tawanan. Dan Menteri Pertahanan Israel berkata panggil balik delegasi ke Egypt dan kita terus serang Rafah, lagi bagus, dan hancurkan Hamas. Ini kata dia lah. Dan dari komander Israel berkata yang perang di Gaza ada di setiap inci Gaza. Dengan perang ini begitu sengit. Dan Al-Qassam Brigade berjaya memusnahkan 5 markabah tank serentak. Dan di Ahmad Town di luar Khan Yunis, serangan sengit antara Israel dan Hamas. Terlalu sengit terlalu sengit. Sekarang walaupun bulan puasa ni terlalu sengit serangan Hamas dan Israel di Gaza. Di setiap meter kawasan Gaza ni memang sengit sangat. Sebab itulah teman-teman, kalau nak cari berita ni satu dunia ni, saya rasa saya boleh buat berita dalam 1 jam. Tapi itulah, maaf, saya bekerja. Sebab tu saya tak dapat buat berita yang lebih panjang untuk anda. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Dan jangan ambil hati yang mana yang terluka. Kerana saya ni bukan anti agama, anti kaum. Kalau anda mengikuti saya daripada dulu, daripada sekarang, saya tidak menggalakkan pergaduhan antara kaum ke apa, tidak. Saya cerita apa yang diceritakan dunia, apa yang berita-berita dunia yang memaparkan apa yang terjadi semalam, itu yang saya sediakan. Saya tidak membuat cerita. Assalamualaikum. Hurrah everybody.